Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. JPN, #JPN Melaka, nama kerajaan nombor 1. Yang berusaha Encik Marwan bin Muhammad, rakan tugas saya, penolong pengarah SSTP. Yang dihormati Cikgu Siti Khalijah binti Dosah, penceramah jemputan kita pada hari ini. Okey, dan rakan-rakan serta rakan-rakan admin Delima Sekolah serta guru-guru yang saya kasihi sekalian lah. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi bengkel untuk bengkel asas pelantar pembelajaran Delima KPM untuk tahun 2022 siri kedua. Okey, untuk makluman kita akan ada sebanyak, ikut perancangan saya, ada sebanyak 12 siri lah untuk tahun ini. Okey, dan siri bengkel ni akan bermula hari tu, minggu lepas, dia bermula minggu lepas sehinggalah bulan November nantilah. Okey, so saya perkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Okey, penceramah kita pada hari ini adalah Cikgu Siti Khalijah binti Dosah. Okey, beliau merupakan guru penyelaras unit ICT tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik. Okey, merupakan JU Delima Negeri Melaka, JU DCTP. Okey, Google Certified Educator Level 1 and Level 2. Okey, beliau juga merupakan Google Certified Trainer, okey, dan juga Google Certified Innovator. Okey, saya hari ini sangat gembiralah sebab Cikgu Siti Khalijah sudi berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan dengan Google Docs. Yang mana tajuk kita pada hari ini adalah Google Docs for Great Teachers. Okey, sebelum kita mulakan, okey, saya mohon untuk rakan-rakan yang ada kat sini, cikgu-cikgu yang ada kat sini, maklumkan kepada rakan-rakan yang nak join, mohon menggunakan ID Delima lah, ID Delima, sebab yang tak menggunakan ID Delima memang saya deny minta maaf banyak-banyak. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi bengkel kita ni pada Cikgu Siti Khalijah. Okey, dipersilakan Cikgu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Suhaila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama kali, terima kasih kepada Cik Marwan, terima kasih kepada Puan Suhaila dan terima kasih kepada pihak BSTP kerana mengadakan program bengkel ini untuk kami guru-guru di peringkat sekolah. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih juga seterusnya kepada pengetua saya SMK Tun Haji Malik iaitu Cik Razali bin Kudak, para pentadbir, rakan-rakan guru di SMK Tun Haji Malik yang banyak membantu, yang banyak orang kata apa, menyokong ICT ini dalam pendidikan kita insya-Allah, dan juga para admin Delima di negeri Melaka maupun di peringkat negeri-negeri di luar Melaka. Rakan-rakan berada bersama-sama dengan saya di peringkat maya ini sama ada di Google Meet maupun di streaming live. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan untuk program DCTP ini insya-Allah. Okey, yang pertama kalinya seperti yang diperkenalkan, saya adalah Cikgu Siti Khalijah binti Dosah daripada SMK Tun Haji Abdul Malik. Kali ini orang kata bukan yang pandai sangat pun, tapi hanya sekadar sharing sahaja bagaimana saya menggunakan Google Doc dalam melaksanakan tugasan harian saya, sama ada sebagai guru biasa ataupun sebagai seorang ibu, sebagai seorang rakan-rakan bersama-sama dengan bidang pendidikan ini insya-Allah. Okey, izinkan saya sharekan saya punya skrin. Okay. 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 So yang pertama adalah tajuk bengkel kita iaitu Google Meet. Sebentar ya. Okay, mana Google Meet? Okay. Jika rakan-rakan lihat, ini tajuk kita adalah Google Doc for Great Teacher.
Maksudnya di sini bagaimana Google Doc itu boleh membantu memudahkan tugasan kita. Okey, di mana pada skop kali ini saya ada 3 skop insya-Allah. Puan Suhaila dalam masa 1 jam, betul? Ataupun 2 jam? Okey, bergantung pada cikgu. Okey, kita ada sampai pukul 5 tapi kalau nak awal pun tak kisah. Saya bagi InsyaAllah. masa. Okey, tu pun pada cikgu. Okey, insyaAllah. Terima kasih Puan Suhaila. Tapi rasanya tak banyak pun. InsyaAllah lah dalam masa sebelum 2 jam tu. 1 jam insyaAllah boleh. Okey, di mana 3 skop itu saya akan masukkan introduction berkaitan dengan DCTP dan juga GEG Malaysia. Yang kedua saya akan sharingkan tentang Google Drive kerana Google Drive ini bersangkut paut dengan Google Doc. So saya akan gabungkan kedua-dua ini dan juga bagaimana Google Doc ini dekat bahagian Google Doc nanti saya akan ceritakan bagaimana kita menggunakan Google Doc itu sebagai satu aplikasi yang membantu kita untuk bekerja dengan lebih mudah dan secara berkolaborasi yang baik antara kita, rakan-rakan guru dan juga para pelajar kita insya-Allah. Okey, so yang pertama adalah mengenai DCTP. Okey, mengenai DCTP di mana rakan-rakan yang telah menjadi peserta DCTP, alhamdulillah terima kasih kerana join DCTP ini. Kepada rakan-rakan di sini saya ambil peluang juga kepada rakan-rakan yang belum memasuki ataupun belum menjadi peserta DCTP, saya ingin mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama dengan program DCTP di mana program tersebut adalah percuma dari guru untuk guru dan juga hadiah KPM kepada kita guru-guru yang berada di sekolah. Okey, yang masih berkhidmat di sekolah. Okay, kalau contoh di sini saya buka akaun Delima saya, kita klik kepada guru. Kalau rakan-rakan scroll sehingga ke bawah, rakan-rakan akan nampak satu poster yang comel dekat sini, Delima Certified Training Program. Okey, kalau klik di sini, okey. Okey. Delima Certified Training Program ini adalah satu program yang di mana dirangkakan sekarang adalah untuk Google for Education Certified Educator. Yang akan datang kita akan ada Microsoft Certified Educator dan juga Apple Certified Educator. Okay. So yang sekarang yang sedang berlangsung adalah Google for Education Certified Educator di mana rakan-rakan diberikan voucher untuk mengambil ujian, untuk mengambil pentaksiran level 1 dan juga level 2. Kalau rakan lihat di sini, level 1 voucher yang telah ada yang masih ada adalah 2,315 yang dah dikeluarkan sepanjang level 1 DCTP 1.0 dan DCTP 2.0 yang sedang berlangsung sekarang adalah 885. Dan untuk level 2 adalah masih lagi berjumlah 778. So saya nak merajak di sini rakan-rakan di negeri Melaka ini untuk sama-sama mengikuti ataupun mendaftar sebagai peserta dan insya-Allah sebenarnya kita ada orang kata apa? Ada bimbingan yang diberi kepada anda dan ia tidak perlu bayaran secara percuma oleh GEG Malaysia. Merangkumi termasuk juga kita di Melaka, GEG Pai Rumput. So rakan-rakan di luar sana jom bersama-sama dengan kami mengikuti kursus ini, mendapatkan bimbingan secara percuma, voucher secara percuma. Kalau dah tak ada voucher nanti kena beli sendiri. Macam saya memang kena beli sendiri. 15 USD untuk level 1, betul? 10 USD untuk level 1, level 2 15 USD. Masa tu belajar sendiri. Tapi kali ni kami bagi voucher percuma, kami bagi bimbingan. Mudah saja insya-Allah. Okey, itu yang pertama introduction. Okay, so mungkin di ruangan chat boleh tuliskan di situ. Kalau rakan-rakan berminat boleh tulis nombor 1. Kalau nombor 2 mungkin akan berfikir-fikirlah. So saya boleh tengoklah berapa orang yang berminat untuk bahagian DCTP ini. Okay. Sekejap lagi saya akan tengok insyaAllah. Cikguku Fuyun. Tak ada masalah. Nanti kita akan tengok. Okay. Okay, next. Yang kedua. Skop saya yang kedua adalah berkaitan dengan apa tadi? Sharing tentang Google Drive. Okay, saya akan pergi kepada Google Drive. Saya tutup dahulu. Okay. Tahu tak rakan-rakan? Kita setiap kali komputer kita, setiap kali kita buat aplikasi, kita buat gambar, kita buat dokumen, kita buat Excel, kita buat PowerPoint. Setiap dokumen itu mengambil kapasiti dalam kita punya laptop.
Dan bayangkan laptop kita dari sehari ke sehari, kapasiti itu semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan apabila dari setahun ke setahun, dia akan menjadi terlalu berat. Sebab itulah biasanya kita akan dengar, laptop saya berat lah, laptop saya lambat lah, laptop saya walaupun kadang-kadang baru setahun, tapi kenapa dia slow sangat ya? Macam gitu. Kan biasa kita dengar macam tu, tapi uh, kita rasa kita perlu beli yang baru. Kadang sampai 3 tahun sekali kita bertukar. Kalau mampu insya-Allah lah, kan? Kalau mampu insya-Allah, kalau tidak kita bagaimana caranya? Okey. So caranya adalah kita menggunakan Google Drive. Saya rasa semua telefon bimbit semua ada Google Drive. Even kita punya sekarang, kalau dulu kita kata Apple tak susah nak berkolaborasi dengan Google. Tapi sekarang untuk pengetahuan rakan-rakan sebenarnya, rakan-rakan guna Apple ke, rakan-rakan guna Android ke, semua dah berkolaborasi dengan baik dengan Google. Di mana kita boleh memasukkan aplikasi Google itu di dalam kita punya tablet, di dalam kita punya telefon bimbit kita. Dan ianya tidak makan space dalam kita punya telefon bimbit juga. Dalam komputer dia tak makan space, dalam gadget kita pun dia tak makan space. So kita nak buat berapa pun kita punya Google Doc, berapa pun kita punya Google Slide, berapa pun kita punya Google Google Sheet, dia tidak makan space. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Okey, sebagai contoh saya pergi kat drive saja . Okay, drive saya ini minta maaf memang terlalu banyak. Biasanya Google Drive ini yang biasanya makan space kita adalah sebagai contoh rakan-rakan tengok dekat sini dekat sebelah kiri. Saya besarkan sikit. Okey, di sebelah kiri bawah ini saya dah pakai 66.99 GB. Biasanya yang makan space ini adalah kita punya gambar, kita punya video, kita punya foto. Okey, gambar foto tu maksudnya bukan foto kita. Foto Google memang percuma. Gambar foto kita yang kita masukkan dalam Google Drive. Yang itu akan makan sehingga 66.98 GB lah. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, kita ada 5 terabyte. Minta maaf. Kita ada 15 GB untuk kita punya delima dan akan bertambah dari semasa ke semasa. Kalau kita sampai pun dia akan tambah lagi lah insya-Allah. Itu yang kelebihan yang delima berikan. Okay, sebagai contoh di sini saya ada Google Doc, saya ada Google Sheet, saya ada Google Sheet juga. Dan rakan-rakan boleh lihat dia punya, okey ni kena folder dia kan. Folder dia pun boleh buat warna-warni. Okey, sebagai contoh sini, saya ada Jamboard, saya ada Google Doc ini, saya ada slide. Rakan-rakan tengok dekat sini dia punya space dia, file size dia kosong. Ni contoh ni sheet kosong, gambar saja PNG, JPEG. Ini saja yang makan space kita untuk dalam Google Drive. So bayangkan kalau kita punya handphone pun ada kita punya kerja, kita punya tugasan, kita punya sukatan pelajaran ke, kita punya minit mesyuarat ke, semua ada di sini dan dia tidak makan space kita. Okey. So bagaimana caranya adalah yang pertama, biasa rakan-rakan tertinggal step yang ini. Dan biasanya sekarang rakan-rakan boleh saya kongsikan bagaimana cara kita untuk memasukkan dokumen kita dan takkan ubah kita punya space. Okey, kita klik bahagian setting. Okey, setting. Okey. Okey, rakan-rakan tengok di bahagian bawah ni dia storage. Berapa banyak yang kita dah guna. Convert upload. Okey, bahagian convert upload ini tikkan dia. Pastikan dia di-tick. Okey, di-tick convert upload file to Google Doc. Okey, tak nampak ya puan? Nampak saya ingatkan tak nampak tadi. Berapa storage drive yang dibekalkan untuk ID D5. Setakat ini sekiranya kita melepasi kapasiti yang diberi, dia akan tambah seterusnya. Dia tak ada had sebenarnya. Dia ada had tapi bila sampai had tu dia akan tambah dengan sendirinya. Itu kelebihan kepada guru-guru lah. Boleh tunjuk sekali lagi tak? Tunjuk apa tu Yana? Untuk setting. Okey, baik Cikgu Yana. Okey. Dan dulu rakan-rakan pergi kat Google Drive kita, pergi di bahagian atas ni. Ini kita punya profile. Ini button waffle yang 9 titik tu. Nama dia Google Apps. Dekat setting ni, klik di sini, klik setting. Okey, klik setting.
Kalau nanti rakan-rakan nak lagi mudah nak get drive for desktop pun boleh. Tapi saya tak boleh nak share inilah sebab ini berkaitan dengan Google Doc. Okay, kita klik setting. Okay, dekat setting, dekat bahagian general ni, dekat storage, dia bagi tahulah Google Drive saya dah gunakan 40 GB. Gmail saya dah gunakan 254 MB. Saya punya foto 26.41 GB. Ini memang saya gunakan sepenuhnya untuk para pelajar saya masih simpan dia punya gambar. Untuk gambar panggil apa? Dokumentasi sekolah kita. Lagi mudah, semua orang boleh tengok gambar tersebut. Itu iklan itu iklan. Okey, yang kat mana kan? Dekat sini. Convert uploads. Pastikan dia ditik. Convert upload file to Google Doc editor format. Okey, yang sini. Dan yang kedua, ini tambahan sedikit untuk offline ini pastikan dia juga ditik juga. So maksudnya bila kita masukkan dokumen dalam Google Drive kita boleh edit secara offline. Bila kita sampai je dekat tempat yang ada line, dia akan terus sync kan. So kita tak perlulah nak kena ada online lah baru boleh Google ni, Google punya apps. Tak sebenarnya. Kita boleh offline pun boleh sebenarnya. Okey, saya klik done. Okey, so penjelasan tentang Google Drive itu saya rasa okey ke tak okey? Kalau okey, tandakan tulis 1. Slow sikit boleh tak dapat ikut. Okey, Cikgu Ziwan. Okey, saya akan slow kejap lagi. InsyaAllah. Okey. Rakaman ini nanti BSTP akan beri rakamannya sebab kita ada live streaming. Nanti Cikgu Lee boleh tengok lihat. Okey, ramai dah faham. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga saya tengok rakan-rakan saya di STAM. Terima kasih yang hadir. Rakan-rakan di Melaka, rakan-rakan di negeri lain, terima kasih hadir. Okey, yang seterusnya slot hilang dah. Slot dia. Okey, Alhamdulillah. Slot yang seterusnya berkaitan dengan Google Doc kita. Nak buat Puan Suhailah macam cepat je kan? Ke saya laju sangat kot. Saya akan slowkan sedikit. Okey, pasal Google Doc. Sekejap saya masuk dulu dekat saya punya drive. Drive ni pun boleh buat warna-warna tau. Saya memang suka mewarnakan ikut ni. Ikut saya punya ni lah. Rakan-rakan boleh warnakan. Okay, jemputan luar. Okey. Saya back balik. Okey. Tengok jemputan luar ni. Contoh Ini kat jemputan luar kan. Saya buat tahun 2022. Okey. Cara kita nak bina folder. Kita klik new folder. New folder. Okey. Contohlah saya klik sini. Melaka Google Doc. Saya create. Klik enter pun boleh. So katakan saya nak buat ni warna lain. Saya right click dekat Melaka ni. Saya klik change color. Saya ubah warna merah. Nampak dia ubah jadi warna merah. Okey, katakan saya bawa lah slide saya ni semua ke sini. Saya tengah buka ni. Boleh kot? Okey, boleh. Okey. Okey, ada yang bertanya. Kat mana nak dapatkan Google Doc? Google Drive. Google Drive tu boleh didapati bila kita buka je akaun Delima kita. Memang ada kat Waffle ni, ada Google Drive. Okey, ada Google Drive. Klik saja. Kalau tak dapat pun, rakan-rakan buka je handphone, search dekat Play Store, Drive. Kat saya pun, semua gadget saya pun saya letak Google Drive saya. Walaupun ada Apple ID ke, Samsung ID ke, Realme ID ke, tetap saya pakai Google Drive juga. Sama, dua-dua ikut keperluan lah. Okey, saya katakan ini Google Drive saya. Okey, sekarang saya nak masuk ke perkongsian yang ketiga kita tentang Google Doc. So apa yang saya lakukan selepas ini, saya akan letak dalam folder ini. Folder dalam Google Drive saya ini yang bertajuk Melaka Google Doc. Okay, tadi saya kata tadi, boleh masukkan bahan dalam Google Doc, dalam Google Drive dan bahan itu secara kosong. Okay, secara kosong. Okay, sekarang saya buka new, file upload. File upload. Okay. Tak nampak sekejap Saya ubah sharing saya di Google Meet. Stop sharing. Supaya rakan-rakan nampak apa yang saya buat dekat laptop saya.
entire screen. Okay, share. Alright. Okay, Jun. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan adakah benar file yang kita upload ke dalam komputer akan jadi kosong bila kita masuk ke dalam Google Drive kita. Saya klik new sebelah kiri atas, new. Saya klik Google file upload, saya klik file upload. Sebagai contoh saya ambil satulah file apa saya nak ambil. Contohlah, sekejap ya. Saya buka dia sebagai details supaya rakan-rakan boleh nampak jugalah ya. Ini tutup sikit. Okey, contoh Contoh karangan industri halal ni. Saiz dia rakan-rakan tengok sini 1.6 megabyte. Okay, saya klik di sini. Saya klik open. Dia akan masuk upload ke dalam saya punya Google Drive. Okay, kita bagi dia masa. Okey, rakan-rakan tengok di sini. Dia berubah menjadi Google Slide dan saiz dia kosong. Saiz dia kosong. So kita masuklah apa-apa saja bahan kita dalam laptop ke, dalam handphone ke, menggunakan Google Drive, dia jadi space dia kosong. Tak makan space pun. So lebih mudahlah sebenarnya. Sebab saya menggunakan Google Drive ini sepenuhnya bila dengan para pelajar saya. Mereka membuat kerja khusus menggunakan Google Doc. Dalam Google Drive lah kan. Mereka buat slide pembentangan guna Google Slide dalam Google Drive juga. Semuanya menggunakan kosong space diorang. So diorang senang lah, tak payahlah diorang nak guna pen drive, tak payah nak guna hard disk. Zaman dulu kita guna hard disk kan. Hard disk saya ada lagi 3 menganggur tu. Tak tahu nak buat apa. Saya rasa nak ubah semua dalam Google Drive. Tapi tak ada masa lagi. Tak payah lagi. Dan kita tak ada risiko tentang panggil apa? Tentang virus. Ini saya boleh kongsi dengan rakan-rakan minggu lepas. Saya bendahari koperasi. Minggu lepas saya bendahari koperasi. Saya punya panggil apa? Saya punya rakan. Jah, akak tak naklah guna pendrive ni dekat laptop Jah. Nanti kena virus. Saya kata tak apa kak, tak ada kena virus. Saya tak buka pun pendrive akak. Dia sangat takut sebab saya nak masa tu nak ambil list stock. List stock kan, kalau kita nak audit, kita nak ada list stock kan. So dia takut. Tapi saya kata tak apa, nanti saya akan masukkan dalam folder Google Drive kita. Sebab kami stamp ada sharing stamp. Terima kasih pada admin lah sebab dia buat sharing stamp tu mudah untuk kami. So kami semua boleh berkongsi dokumen tersebut dan boleh duplicate sebanyak mana yang kami nak asalkan kita tak ganggulah dia punya template kan. And then saya ambil pendrive dia dan saya cocokkan dekat laptop saya. Dan kita tak perlu buka pun sebenarnya pendrive tersebut. Kita just guna cara yang saya tunjukkan tadi. Kita klik new, kita file upload. Lepas tu baru kita pilih dekat sini kat mana barang tersebut. Kalau katakan dekat pendrive, klik kat pendrive dan kita open tu saja. Dan automatik seperti yang saya tunjukkan tadi, dia akan naik ke dalam Google Drive kita. Dan dia tak bawa pun virus. Sebab kita kena ingat dokumen kita ini, Google Sheet kita ini ke, slide kita itu ada dalam drive, dalam awan, dalam cloud. Dia tak bawa virus tu. So dia tak akan kena kepada kita drive virus tersebut lah. Dan sekarang dia dah mudah. Hari-hari dia cari saya, Jah cepat siapkan. Dia pula yang suruh saya siap. Saya betulkan dia punya list stock dia. So maksudnya kerja kita dengan rakan menjadi lebih mudah. Itu kalau kita menggunakan Google Drive lah insya-Allah. Okey. Saya nak buka Google Meet tak dapat pula kan sebab saya dah sharekan tentang ni. Skrin penuh, saya tak nampak dah rakan-rakan. Ada soalan tu. Ya, silakan. Okey, tetapi kadang-kala upload documents ke dalam drive, font atau alignment akan lari. Cikgu Chua Siu Chia. Ya, betul. Cikgu Chua, terima kasih pada puan saya, terima kasih pada Cikgu Chua. Betul, bila kita bawa masuk ke dalam drive, alignment dia akan lari sebab dia berubah daripada Microsoft berubah menjadi Google. So biasanya amalan saya adalah apabila saya dah ni kan, dah masukkan, contoh kan, saya dah masukkan dokumen ini, saya akan semak kembali lah. Saya akan semak kembali dokumen tersebut, adakah dia mengikuti apa yang kita kehendaki dan kita perlu edit lah. Maksudnya adalah kita punya panggil apa?
dia punya pro and con-nya. Maksudnya tak adalah kita just masuk. Sebab tu saya katakan tadi, saya punya hard disk tadi yang 3 tu, saya tunggu masa je. Sebab kita tak boleh tarik semua masuk terus dalam drive. Tak boleh. Nanti kita bila nak pakai dokumen tu, alamak dokumen tak jadi. Itu pernah berlaku. Pernah berlaku juga pada saya. Terima kasih Cikgu Chua kena ingatkan. Itu pernah berlaku. So, kita ambil lah satu-satu. Kita ambil satu, contoh kita ambil 10 dokumen. Kita masukkan dan kita semak. Kita bandingkan dua tersebut. Ada ke tidak? Tapi biasanya lari itu biasa melibatkan design. Kalau teks, dia tak lari. InsyaAllah tak lari. Ataupun kod. Kalau dalam Google Doc, jadual kena tengok. Jadual tu kadang-kadang dia lari sebab dalam Google Doc, jadual dia dalam bentuk, dia jadi bentuk GIF. Bentuk gambar, JPEG. Tapi kita boleh ubah dekat drawing pula. Tu benda lain lah pula. Tak nak cerita kat sini. Saya nak cerita pasal Google Doc je. Okey. Kalau margin? Kalau margin? Ada cikgu tanya ni, margin. Kalau margin kita boleh setting. Okey. Okey, jom. Dah boleh. Maksudnya dah masuk ke bab Google Doc lah tu Puan Suhaila. Tapi ada lagi soalan ni. Ada soalan lagi. Cikgu Khadijah. Tak puas hati saya nak tengok juga. Muhammad Abdul Karim. Okey. Okey, silakan. Saya baca Cikgu Suhaila. Cikgu Chua dah jawab. Terima kasih Cikgu Chua. Cikgu Khadijah. Kalau fail yang kita dah upload ke drive ni, boleh tak kita ubah supaya jadi macam ni, iaitu tak makan space? Boleh. Kalau kita dah ubah pun dia memang tak akan makan space. Ya Cikgu Tan, silakan. Okey, saya sambung kalau file yang kita dah upload ke drive ni boleh tak kita ubah supaya jadi macam ni? Memang saya dah tunjuk dari Cikgu Khadijah. Maksudnya kita kena ubah dekat setting tu. Convert file to Google Doc and Google Slide and so on lah guna Google. Nanti boleh tengok balik rakaman semula ya. Cikgu Muhammad Junaidi. Salam soalan. Murid keliru cara nak buat garisan bila ada soalan padanan diberikan. Okey, cara nak buat garisan bila padanan diberikan. Padanan maksudnya drag, panggil apa tu? Silang tu lah Nanti saya kita tengok Suai padan. Suai padan. Okey, suai padan. Okey, Cikgu Ang, margin. Okey, margin kita akan tunjuk sekejap lagi. Okey. Dah tu je 2. Okey, insya-Allah itu saja. Terima kasih pada rakan-rakan yang bertanya. Alhamdulillah. Kak Suwaibah pun ada. Alhamdulillah. Orang nak jadi orang Putrajaya Kak Suwaibah. Okey, saya present kembali insya-Allah. Saya kena present kejap whole screen sebab nanti kan kita melibatkan ni kan. Entire screen. Share. Minta maaf rakan-rakan dia agak lambat sikit sebab saya guna satu laptop. Kalau kat rumah biasa ada 3 screen. So tak ada masalah. Okey. Cikgu Nur Nizam. Okey. Saya kembali balik dekat sini. Okey. So sekarang katakanlah. Kita masuk Google Doc Google Doc. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama. Saya buka daripada kosong. Google lah kan? Google.com. Paparan google.com kita, pertama kita pastikan akaun delima kita. Kita menggunakan akaun delima. Okay, kita menggunakan akaun delima. Di bahagian hujung sebelah kanan ini, pastikan kita buat guna akaun delima. Caranya mudah aja. Kita klik je dekat profile tu. Kita add sahaja kalau rakan-rakan belum pernah add lagi ID delima. Okay, kalau macam saya dah ada ID delima tu. So saya pilih je ID delima saya. So keluarlah muka saya kat sini. So memang email saya. Okay, dah cun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak cari Google Doc tu di mana? Yang kedua, kita klik dekat, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita pergi dekat waffle sebelah kanan atas. Saya klik dan ada Google Doc. Saya scroll ke bawah sedikit. Okay. Logonya berwarna biru, ada 2,5 garisan. 2,5 garisan Google Doc ni. Kita klik saja. Okay. Yang pertama, saya klik. Okay, so dia akan buka paparan ini. So dia akan keluarlah semua dokumen yang pernah kita adakan dekat sini lah. IC saya pun ada. Tunjuklah habis. Okay. Kita boleh buka start a new document blank ataupun kita boleh gunakan template yang diberi. Okay. Boleh? Template yang
yang diberi. Okey, itu cara yang pertama. Okey, saya kembali balik. Cara yang kedua, katakanlah kita dah expert. Rakan-rakan dah biasalah, tahulah cikgu Khalijah, senang je lah, klik je buka lah Google Doc tu kan. Okey, cara yang lagi mudah. Kita just klik, tulis dekat Omnibox ni, docs.my.google.com. Okay, docs belakang dia, google.com, dan kita klik enter. Dia akan buka paparan yang ini, sama, paparan utama Google Doc. Okay, cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, yang lagi mudah. Tapi dah keluar dah tadi caranya. Okay, paparan Google. Saya klik dekat sini, docs.new. Okay, .new. Cara ini biasanya orang yang expert, saya tak gunalah. Saya memang tak akan guna cara ni. Tapi biasanya orang expert akan guna sebab nak cepat. Doc.new, calendar.new, slide.new, sheet.new, apa saja aplikasi Google, kita boleh type saja dia punya nama dan kita .new. So automatic dia akan buka yang baru. Terus buka. Okay, dia terus buka. Mudah juga. Lebih mudah. So dah buka lah terus Google Doc. Google Doc. Bukanlah buka paparan tadi. Itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, yang ini yang biasa saya buat, sebab bagi saya, kalau kita nak mulakan sesuatu, kita mesti ada perancangan kan. So saya memang nak simpankan dokumen itu dalam folder saya. So mudah saya nak cari. Sebab ibaratnya Google Drive ini bersama dengan Google Doc ni ibarat kita dalam laptop kita. Dalam laptop kita ada folder dokumen. Dalam laptop kita ada folder download. Ada folder apa lagi? Dalam dokumen tu kita buat folder ikut subjek. Folder ikut kita punya panggil apa? Jawatan-jawatan kuasa kita. So mudah kita nak cari dokumen tersebut. So bagi saya mudah dengan perancangan lah. Sebagai contoh sekarang, saya dah buka Drive. Kita dah buka Drive kan? Kita nak simpan dokumen tu dalam ni. So lagi senang. Cara yang keempat, kita klik je new sebelah bahagian atas ini. Bahagian atas kiri ada warna-warni kan, merah, biru, hijau, kuning, new, klik. Kita pilih Google Docs. Kita pilih Google Docs. Saya create dan share. Saya create dan share. Sama kan? Paparan yang saya guna tadi, doc.new. Ini paparan daripada Google Drive. Sama, benda yang sama. Okey, saya close yang ni. Saya untuk mengurangkan penggunaan internet saya tutup. Okey, so kita dah buka lah Google Doc kita ini. Okey, yang pertama macam biasalah, anak-anak kalau dah buka pun kita bagi nama lah. Sebagai contoh kat sini saya bagi nama satu ni lah. Katakan saya nak buat minit mesyuarat. Mesyuarat panitia panitia. Okey, settle. Minit mesyuarat panitia. Bagaimana kita nak menggunakan minit mesyuarat ini, Google Doc ini, dalam bersama-sama dengan bila kita bermesyuarat, dan orang kata apa, bila dah habis mesyuarat, kita dah ada minit mesyuarat kita tersedia. So kita tinggal nak edit, nak perbaiki, nak cantikkan, nak orang kata apa, sesuaikan ikut kita punya dokumen ke, margin ke dan sebagainya. Okey? Okey. Ini idea saja. Mungkin rakan-rakan boleh ubah lah. Okey, dah bagi nama. Okay, saya jawab dulu soalan cikgu mana tadi dah lupa dah makcik. Cikgu bertanya tentang margin tadi. Okey, kita pergi dekat file. Kita boleh ubah dia. Dia bagi mana? Okey, file. Kita pergi dekat, bukan file. Dia dah berubah juga sebenarnya. Sekejap saya cari. Edit, view, insert. Okay. Format. Format. Page number, page orientation. Sudah. Saya dah lupa dah. Bukan saya dah lupa. Hari tu saya dah cari semula tapi saya dah lupa dah. Dekat align and indent tu tak ada? Align and indent berkaitan dengan ni. Kan dia ada nombor. Cek. Page number, header, break. Page break. Cek. Page setup. Ada tak page setup? Cek.
Available, new, approval, share, publish to the web. Ni bawah ni Ni bawah ni. Page setup. Saya ulas sekali lagi. Pergi dekat file. Scroll kat bawah. Page setup. Okey, katakanlah cikgu nak page setup kita nak ubah bagaimana? Adakah nak menggunakan F5 punya F4 punya size ataupun F5 ke B4 ke B5 ikutlah letter. Biasa letter ataupun F4 je kita gunakan. Katakan sekali ni saya buatlah F4. Okey, ubah margin yang dikehendaki. Okey, ubah margin yang dikehendaki. Katakan top saya pakai 1, bottom saya pakai 1, left. Okey, right saya buat 0.5. Katakanlah katakanlah. Kita boleh set as default kalau kita nak semua dokumen itu menggunakan top 1, 1, 1, 1, 0.5. Okey, ataupun kita just okey sahaja. Okay, so dia akan ubahlah. Rakan-rakan tengok sini. Dia macam kecil sikit kan. Sebab saya gunakan tadi di sebelah left 1, di sebelah right 0.5. Ikutlah kesesuaian rakan nak ubah margin tersebut. Nak cara mudah lagi senang. Tarik kat sini pun boleh juga. Tapi berhati-hatilah. Kita kena pastikan kita tarik tu betul lah. Macam sini sekarang saya dah buat. Di sebelah kiri saya 0.75. Di sebelah kanan saya 0.5 margin dia. Okay. Sama juga dekat bahagian atas dan bawah kita boleh ubah juga dengan menggunakan tarik saja. Top margin ni kita ubah. Contoh kita tarik. Boleh tarik. Okey, boleh tarik. Okey. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan margin tadi kan. Okey, katakan minit mesyuarat panitia. Bila kita buat minit mesyuarat kan kita biasa menggunakan kehadiran dia lah. Kadang kita boleh tahulah katakan setakat 5 orang guru kita tahulah nama dia kan. Okey, katakan kalau bayangkan satu sekolah saya kan mesyuarat guru ramai. Mesyuarat guru kan. So kita nak selain daripada kita minta dia tanda tangan dan sebagainya, kita juga boleh terus sebagai contoh saya tak ada minit mesyuarat lah. Macam mana minit mesyuarat ni katakanlah agenda dulu agenda. Tarik. Katakanlah. Google Doc ni macam kita punya Microsoft. Okay. Sekarang katakan saya nak ubah dulu margin dia. Apa dia punya spacing. Saya klik dekat line and paragraph ini. Saya ambil spacing 1.5. 1.5. Okay. Tarik. Lokasi. Katakanlah ni saya ni kurang sikit sebab saya jarang sikit buat minit mesyuarat. Ini mesyuarat, nama mesyuarat lah kan? Mesyuarat panitia. Okey, lepas tu tahun tahun 2021 katakan. Okey, katakan kita dah type and then kita nak ketengahkan dia, klik saja center align. Kita boldkan dia pun boleh. Kita underline dia pun boleh. Kita ubah warna pun boleh. Okey, teruklah pula warna tu kuning warna biru. Contohlah, ni contoh saja. Okey. Katakan kita dah type and then kita letak agenda. Agenda satu. Biasa ni SU akan letak perkara agenda dulu kan. Ucapan pengerusi. Ucapan haluan. Haluan pengerusi. Dia automatik akan tengok dia terus auto. Pengesahan minit. Minta maaf SU, kalau saya punya ni salah, format dia salah. Saya nak demo saja. Okey, katakan ada 5 agenda. Okey. And then bila kehadiran ini rakan-rakan boleh gunakan juga numbering ataupun boleh juga guna table. Okey, macam mana nak masukkan table dalam Google Doc? Kita klik insert. Kita klik table. Table. Okey. Saya masukkan yang biasa je lah 2 kali 7. 2 baris, laju ada 7. Okey. Contohlah bilangan ini nama penuh. Nama penuh. Ini saya boldkan dia, tak payah bold. Tengahkan saja. And then yang ini saya ketengahkan dia. Rakan-rakan lihat mungkin macam biasa je buat ni, memang kita biasa buat pun sebenarnya.
Sebab kita biasa menggunakan aplikasi yang lain kan. Dalam Android pun sendiri pun ada Google Doc dia sendiri. Tapi bukan Google Doc, dia punya dokumen dia sendiri. Okay. Cikgu, saya tak nak dalam bentuk jadual ini, tapi saya nak dia dalam bentuk jadual juga. Tak nak nampak jadual, tapi nak jadual. Ada juga macam tu kan? Tak apa, boleh je. Kita pergi kat sini. Kita hilangkan dia punya line. Kita hilangkan dia punya line. Saya klik kat more. Okay. Saya klik ulang balik. More kan? Dekat line ni, border color, saya ubah jadi kosong. Okay. So, rakan-rakan kita yang lain, dia just masuk je nama dia kat sini. Okay, masukkan nama mereka sendiri. And then, seterusnya. Macam mana kita nak bagi rakan-rakan kita masuk nama tersebut kalau kita tak share kan? Ujung nanti saya akan cerita tentang bahagian share lah. Okay. Katakan sekarang kita dah habis kehadiran, kita nak beralih ke tempat yang page yang kedua. Biasa ke tidak kita, bila kita buat dokumen, bila kita edit-edit, dia lari. Kadang dia terus naik ke atas. Padahal kita nak letak dia dekat page kedua, tapi dia naik ke atas juga. Sebab kadang-kadang bila ada space ni kan, bila kita ubah, dia akan naik. Yang nombor 2 tu akan naik ke atas. Okay, sebagai contoh saya enter. Kadang-kadang kita dah tanda ni. Contoh contoh. Ini line pertama ni untuk page yang kedua. Betul katakan kita ubah kan, kita ubah-ubah kan. Rakan-rakan kita pun tambah. Bila sampai nanti yang nombor yang ke berapa ni, 15 ni akan bersambung dengan asgagi ni. Macam mana kita pastikan supaya dia tidak bersambung dengan perkataan yang seterusnya di page yang kedua. Boleh rakan-rakan. Katakan saya buat sampai katakan 6 je . Okey, saya pergi dekat bahagian bawah ini. Maksudnya di baris yang baharu. Okey, saya tekan Control Enter. Control Enter. Okey. Dan saya naikkan balik orang tu. Okey. Control Enter. Ataupun rakan-rakan juga boleh pilih right click. Ada tak ada kat sini. Okey. Bawa ke baris yang pertama ni, baris yang selepas kita punya perkataan itu. Kita pergi dekat insert break. Page break. So dia akan pergi ke section yang seterusnya lah. Sebagai contoh akan tengok di sini. Ni dia dekat bawah ni Okey. Saya masuklah dan saya tekan enter Saya tekan enter. Saya masuk lagi, saya tekan enter. Saya masuk lagi, saya tekan enter. Barisan ini tidak bergerak. Dia masih lagi di baris yang pertama. Okey, katakanlah saya masuk sampai habis, sampai saya masuk ke bawah dia. Katakanlah ke atas dia kan. Okey, katakan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Okey. Dia sampai sini tau. Katakan dah sampai sini. Kita tengok sampai bawah, dia tak akan jadi page yang sama. Dia akan jadi page yang seterusnya. Okey. Itu page break. Okey, page break. Okey. Katakan yang ini adalah orang kata apa? 1.1. Ucapan haluan pengerusi. Okey. So, yang sini adalah agenda kan? Okey. Saya nak memperkenalkan untuk bahagian headings. Headings ini di mana bila rakan-rakan kita sampai ke dokumen itu, dia tidak perlu scroll sampai bawah untuk membaca. Dia boleh pilih saja klik, dia akan terus pergi ke dokumen tersebut lah. Okey, caranya adalah sebagai contoh agenda ini, kehadiran. Okey, kata kehadiran ni saya buat page yang kedua. Saya tekan control, saya tekan enter. Dia akan pergi page yang kedua lah. Okey, katakan yang ini agenda. Saya pergi dekat format ini, bahagian-bahagian bawah format ini ada normal text kan. Saya akan pergi heading 1. Contohlah, contoh saya pergi heading 1, saya ubah kembali kepada 12. Okey. Rakan-rakan tengok sebelah sini dah ada headings. Dah ada 1. Okey. Yang kehadiran ni pun sama. Saya ubah dia menjadi heading 1. Ubah balik 12. So dia ada dekat sini.
Kalau nak jadi headings 2 boleh tak? Boleh, tapi dia akan ke dalam lah. Headings 2. Dia ke dalam lah. Kalau kita nak sama, kita samakan lah. Kalau heading 1, heading 1. Kalau guna heading 2, heading 2. Tapi biasanya kalau pelajar-pelajar, macam kita pelajar-pelajar universiti kan, dia memang guna tu heading 1, heading 2. Kadang-kadang nak masuk ke dalam, masuk keluar kan. So dia banyak gunakan. Yang ini pun katakan saya pakai heading 1. Heading 1 saya ubah kepada 12. Okey. Tak bold, saya boldkan. Okey. So, saya naik ke atas ini. Ini page yang pertama kita tadi kan. So, bila rakan-rakan kita dapat Google Doc tersebut, dia terus pergi dekat kehadiran. Klik. Dia terus pergi ke kehadiran. Kalau dia nak tahu, nak baca ucapan seterusnya, katakan minit mesyuarat dah siap, dia nak baca ucapan pengurusi majlis. Klik, dia terus pergi page yang seterusnya. Itu adalah untuk headings. Okey. Okey, tadi di dokumen saya ini, ada gambar-gambar boleh gerak-gerak kan? Di Google Doc pun boleh. Tapi itu kejap lagi Okay, katakan minit mesyuarat dah habis, dah buat. Okay, sebab lain-lain kalau macam nak tukar tulisan ni saya rasa tak perlu saya tunjukkan rakan-rakan sebab ini dah biasa. Paparan ini dah biasa dekat bahagian Google aplikasi yang lain. Okay. Okay. Next. Katakanlah kita punya mesyuarat itu kita ada record. Kita ada record dan kita bawa masuk ke dalam YouTube ke ataupun kita ada record dalam Google Drive ke. So kita nak pastikan diorang record itu tidak hilang. Okey, bagaimana? Sebagai contohlah, saya tulis kat sini rakaman meeting. Katakanlah rakaman meeting jarang kan, biasanya program je kita buat kan. Okey, katakan rakaman meeting. Rakaman meeting lah pula apa bahasa Melayu ni. Rakaman mesyuarat. Okey. Rakaman mesyuarat. So kita highlightkan dia. And then kita boleh klik insert link. Insert link ataupun Ctrl K pun boleh jugalah. Insert link. Saya klik satu-satu Insert link. Lepas tu kita nak link itu ke mana? Adakah ke dokumen-dokumen yang ada dalam desktop kita, dalam kita punya Google Drive, ataupun kita nak link ke YouTube ataupun ke Google Drive kita. Macam sekarang saya ada Google Drive untuk bahagian dokumen. Okey, sebagai contohlah, saya nak masuk ke YouTube teruslah. Katakan kita ada link dia kan. Sekarang saya tak ada link, saya tulis je lah www.youtube. Kalau rakan-rakan ada link dia, link rakaman tersebut, tepekkan dia je kat sini. Tepek tu panggil apa? Copy paste sahaja and then kita klik apply. Dia akan berubah warna biru. Kalau nak ubah balik warna hitam boleh tak? Kita cuba. Boleh tak? Hitam. Boleh. Nak hilangkan underline boleh tak? Boleh juga. Tapi biasanya untuk pautan biasa kita akan buat warna hitam dengan warna biru lah supaya orang kata apa? Orang tahu di situ ada something dekat perkataan tersebut. So bila kita klik, bila kawan-kawan kita klik dekat situ kan, dia akan keluar azaz. So dia akan buka lah rakaman dia, rakaman tersebut lah. Tu untuk masuk link. Kalau katakan kita buat nota, ini sangat membantu kalau rakan-rakan buat nota PDPC. Sebab kadang-kadang kita bagi banyak bahan kepada para pelajar ini, diorang nak simpan kat mana kan. Biasanya saya akan buat, mau kuliah 1, saya letakkan rakaman, saya letakkan latihan. So dia akan buat. Ya silakan yang nak bertanya. So, baru pergi. Akak dah pergi. Lepas tu esoknya baru dia pergi. Kalau kita bengong, dah pergi sama. Ada soalan ke? Silakan. Murahan. Okey, saya rasa gangguan, saya dah mute kan. Gangguan, okey. Saya tak dengar tak? Ada soalan ke? Cik Kelly, ada soalan dekat mesej saya baca Ya, silakan. Okey, Cikgu Oh Siu Ling adakah format Painter wujud dalam Google Docs? Format? Painter. Painter. Melukis. Okey, Painter. Rasa melukis lah kot. Melukis. Okey. Ada tadi. Saya betul juga Painter, warna. Paint. Okay. Paint lah. Okey, contoh Painter ini 1.2. Apa ni? Okey, Cikgu Hemalata. Apa? Paint format. Okeylah, format Painter. Format Painter. Warna, saya rasa. Sekejap Paint format.
Saya kena tengok juga tu. Sekejap saya tengok sekejap. Pen sama format. Okey, pen maksudnya guna JPEG, guna PNG ke kan? Boleh? Pen same format. Sebagai Like contoh. pen same format. Pen same format. Saya cuba jawab dulu kalau rasa Itulah. saya pun riulkan ni. Saya cuba dulu. Cikgu kalau nak tanya pun kalau rasa nak bagi jelas boleh Open. buka speaker pun boleh. Boleh. Silakan. Sebab kita pun mula awal tak ada masalah ni. Okey, saya cuba jawab dulu. Kalau kata tak sesuai ataupun tak dah mencapai jawapan tu, nanti Cikgu Ong dengan ataupun Cikgu Hema boleh inilah buka kamera, buka mic Okey, adakah maksudnya boleh masukkan gambar ataupun masukkan JPEG seperti yang saya tunjuk ini? Okey, sebagai contoh lah kan. So, kalau rakan-rakan perasan dekat insert sini ada drawing. Ada drawing dan kalau macam ujung-ujung semester saya memang ada buat perkongsian dengan anak-anak sekolah rendah, anak-anak sekolah menengah, diorang sangat gunakan drawing ini dan diorang boleh melukis dengan baik. Tak kisahlah kita nak lukis itu gunakan pen ke ataupun gunakan mouse dan diorang boleh guna. Dan bila hasil tersebut dia boleh automatik masuk dalam Google Doc kita. Sebagai contoh lah, biasa macam kita cikgu ni, macam saya cikgu ni, saya just gunakan drawing ini untuk contoh macam kita nak buat stimulus kepada kita punya soalan. Contoh saya klik dekat insert, drawing, klik new. Okay, klik new. So dia akan buka lah satu paparan macam pen biasalah, ringkas je ni. Dia ada action dia. Kita nak download bahagian tersebut ke, sama ada dalam bentuk PDF ke, JPEG ke, PNG bila kita dah buat, ataupun kita nak masukkan word art kita, ada undo, redo, lepas tu ada zoom magnification ni, lepas tu ada boleh pilih dia, masukkan garisan, okay, masukkan shape, masukkan text box dengan image. Okay, sebagai contoh lah kan. Sebab katakan saya nak masukkan stimulus sahaja, masukkan stimulus, saya je guna text box ni je. Okay. Macam saya lah, saya memang tak pandai nak melukis, saya tak pandai lah, tapi anak-anak itu dia boleh melukis, buat bunga, buat rumah, buat gambar pemandangan dengan hanya menggunakan drawing, Google Drawing ini. Dan dia terus simpan dalam Google Doc kita lah kalau kita buka daripada Google Doc. Sebagai contoh, biasa saya buat stimulus je, macam X, hilang taraf kewarganegaraan kerana tak boleh fikir sekarang ni. Okay. Biasa saya akan buat macam ni je. And then saya tengahkan dia sebagai contoh lah. And then dah katakanlah begini siap lekas ini, saya klik save je. So dia akan ada lah macam drawing kepada kita punya gambar lah, gambar kepada kita punya soalan. Ataupun kalau katakan kita ada, saya tunjuk satu lagi, insert, drawing, new. Okay, insert new. Okay. Katakanlah saya ada gambar, saya klik image daripada upload lah, contohlah saya daripada upload Mana gambar saya tak ada gambar masalahnya. Okay, saya back kejap. Saya buka di sini, saya cari gambar Google Doc. Okay. Ini je satu kelebihan juga tips. Kita tak payah lagi nak download gambar tersebut, kita boleh masukkan juga. Sebagai contoh, saya buka di sini, saya klik gambar Google Doc ni. Saya right click, copy image address. Copy image address. Okay. Saya pergi dekat Google Doc saya tadi, sini. Insert image by URL ni. Saya klik URL ni. Paste. Okay, saya select. Okay. Mana dia? Dismiss. Mana dia? Masuk belum? Beku pula. Saya masih dalam siaran ke? Puan Suhaila? Okey, boleh. Masuk. Masih. Saya klik save dulu. Dia tak masuk ni. Okey. Saya risau mungkin saya tertendang ke. Okey, saya mula sekali lagi. Insert, drawing,
new. Okay, boleh tak? Ini image by URL, paste. Dia dah keluar ni. Okay, saya select. Tak save juga dia. Boleh, alhamdulillah boleh. Boleh. Katakan saya kecilkan dia. Kecilkan dia. Ini saya nak menjawab soalan yang kata ada suai padan tadi kan. Alang-alang dah ada soalan tadi. Okay. Lepas tu saya masuk lagi, saya cari Google Sheet. Macam ni aja sheet. Kita tinggal S. Okay, saya klik kat sini. Pilih gambar tu. Lepas tu pergi dekat gambar tersebut, kita right click. Copy image address tau. Jangan copy image. Copy image address. Lepas tu saya pergi balik dekat dia. Cara yang sama, saya klik dekat image. Saya buy URL. Right click. Saya paste. Okay, dia dah keluar gambar tu. Kita pun select. Okay. Zaz. Tak kat sini pula. Kecil dah pula dia. Besarkan sikit. Bagi sama Okay, and then yang kedua saya ambil satu lagi image. Ni biasa ambil gambar yang sama kan. Tadi saya kata guna yang dekat tablet ni kan. Ambil tab yang lain. Ni cara yang lagi best. Lagi mudah. Kita klik insert image. Kita klik dekat search ni pun boleh juga. So rakan-rakan dah tahu asas dia daripada tab tersebut dibawa masuk ke dalam Google Doc. Saya tunjuk satu-satu insyaAllah. Kata kat sini saya kat search Google Slide. Saya klik search. Ada juga. Klik dia. Select. Pun lepas cepat. Ada salah. Tak boleh tengok format dia kan. Tengok format dia. Format dia apa tu? Sini SVG. Sini pun SVG. Kita cari JPEG Okay, ada. Okay, so saya kecilkan dia. So, yang ini saya naik sikit. Ini saya naikkan sikit. Apa sahaja saya punya dah berubah jadi warna hijau tu. Hijau. Okay. Contoh lah contoh. Okay. And then saya masukkan teks. Google Sheets. Okay. Ini dah masuk bukan minit syarat dah masuk latihan dah pula Tak apa Harap rakan-rakan tahulah. Okay. Dah settle. So saya tarik dia letak kat tengah ni. Okay. Lepas tu saya right click, saya copy je. Lepas tu saya pergi tempat lain, saya paste. Bawa dia, samakan dia ke tengah-tengah dia, tengah picture. Okay. Katakan ini saya jawabkan Google Doc. Lepas tu saya sekali lagi paste lagi sekali. Zaz. Satu lagi Google Slides. Contohlah contoh. Okay. Ni background dia kosong rakan-rakan. Alamak tak sama lah pula. Nanti rakan-rakan buat lah yang sama Okay, cun. Okay. Nak letak background pun boleh tak Cik Khalijah? Boleh. Kita right click dekat sini. Ada background. Boleh background, biasa tambah gradient ni. Ambillah contoh warna kuning. Contohlah contoh. Dah cantik warna kuning ni warna merah. Warna merah tak ada. Contohlah saya klik save. Okay. Dah siap. Dan kita boleh adjust dan dia takkan lari. Kita kecil macam mana pun dia takkan lari. Dia tetap akan gambar satu bahagian sheet macam yang kita buat mula-mula. Okay, dah selesai. Adakah yang ini yang dimasukkan dengan Paint? Cikgu Ong dengan Cikgu Hema? Lari sekejap. Okey cikgu, kalau rasa tak betul ke, kalau nak tanya benda lain, maknanya maksud soalan tu lain, boleh kemukakan. Kalau okey, tulis okey ataupun nombor 1. Cikgu Intan Iliana kata bestnya. Bagus. Apa yang best tu? Memang drawing ni best. Tapi kalau rakan-rakan hebat, buatlah. Lepas tu ada lagi soalan ni. Cikgu Eng Yihju, bolehkah hasilkan developer di Google Doc?
Developer. Alamak, itu saya tak pandai lah. Tu minta maaf lah Cikgu Ong. Saya tak boleh nak jawab yang itu. Okay. Minta maaf Cikgu Ong Developer sebab ni saya tak ada expert punya yang level dah tinggi ni, high tu level level. tinggi. Biasa saya kalau apps tu saya just guna apps dia je terus automatic je. Tak pandai-pandai nak buat dia punya bahasa tak pandai. Okey. Cikgu Siuling kata, sorry, ini bukan format Painter. Rasanya tak ada dalam Google Docs. Saya pun tak tahu Mungkin. apa maksud format Painter dia. Tapi tak apalah, kita belajar. Itu maksudnya kita nak insert image ke kan. Okey. Okey, minta maaf Cikgu Ong kalau tak menjawab. InsyaAllah. Okey. Tapi dia kata tapi dapat belajar drawing, something new to me. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ni saya tutup kejap, tak nak nampakkan dia. Okey. Okey. So, seterusnya tadi jawapan soalan kepada yang ada satu tadi, macam mana kita nak buat garisan suapadan tadi kan? Mudah je. Bila pelajar kita dapat sheet ini, biasa kita akan share dalam Google Classroom ke kan? Biasa kita sharekan dengan dia kan. Bila dia buka, sama yang cara tadi. Dia just klik je, double klik kat situ. Double klik tau. Saya keluar balik. Saya klik double klik. Double klik, dia akan masuk ke dalam tersebut. Gunakanlah line yang ada. Para pelajar itu boleh edit. Contoh, Google Doc pergi ke Google Doc. Google Sheet pergi ke Google Sheet. Google Slide pergi ke Google Slide. Dan klik save. Dan kalau kita kecilkan dia, garisan itu tetap sama. Sama juga. Ada para pelajar sekolah rendah tu, yang tahun lepas saya punya bengkel, diorang boleh buat bunga dengan pelbagai warna dalam drawing tersebut. Sangat ni lah, kata sangat menerujakan lah bila melihat kreativiti anak-anak inilah. Okay. Kalau rakan-rakan nampak blur tu sebab internet nanti dia akan jadi balik semula lah. Okay, next. Okay, dah masuk ke meeting, dah masukkan bahan PDP juga. Alhamdulillah. Okay, saya tu apa kita nak explore lagi? Okay, dekat bahagian sekejap. Nanti last kali dekat bahagian approval dekat bahagian ini. Watermark. Ini yang barulah, yang baru. Watermark di mana bila satu-satu watermark itu kita boleh masuk, satu-satu dokumen itu kita boleh masukkan watermark kita sendiri. Tak payah lagi kita nak ubah-ubah satu persatu. Dia akan masuk setiap page. Saya klik watermark. Kita boleh masukkan gambar kita sendiri ataupun kita boleh masukkan teks. Saya pernah masuk gambar juga, saya contoh Bila saya tengok gambar, buat gambar ni saya gelak sendiri. Ada ke orang buat dokumen? Mungkin begitu. Mungkin ada lah, saya tak pastilah kan. Okay, contohlah saya ambil gambar dekat upload Saya browse. Dokumen. Dokumen pula. Download. Extra large. Download. Gambar apa saya ada? Katakan saya ambil gambar gambar sekolah ni kan, gambar logo sekolah. Saya klik open. Dia akan jadi akan dengar dia akan jadi watermark dan tulisan itu akan tidak diganggu. Tidak diganggu dengan watermark tersebut. Ataupun kita nak masuk teks pun boleh juga. Contoh sulit katakanlah. Dan pun ada juga. Boleh buat teruslah. Biasanya penggubah soalan dia akan buat macam ni kan. Okay. Next, dah siap dah kita punya dokumen ni, tapi mana nak letak muka surat? Takkan nak muka surat nak lari-lari kan? Insert page number. Saya akan tunjukkan page number yang cantik sikit. Okay, page number saya ambil yang bahagian atas contohlah Saya klik nombor 1. Boleh nombor atas bawah, atas boleh, bawah pun boleh. Okay. Bosanlah nombor kehadiran apa nama? Nombor ni aset nombor 1, nombor 2, nombor 3 atas ataupun kat bawah. Tapi boleh tak kita nampak lain sikit? Boleh? Kita gunakan insert header dengan footer. Okay, guna header untuk bahagian atas dokumen, untuk footer untuk bahagian bawah. Ataupun nak mudah, kita pergi je dekat atas dokumen ni. Dia mestikan dia dekat bahagian ni lah, bahagian kelabu ni kan. Bahagian kelabu ni. Kita agak-agak lah kat sini. Kita pun double click. Dia keluar lah. Okay. Double click. Betul saya letak kat sini. Saya letakkan saya punya cursor tu. Contohlah kat sini kan. And then saya klik insert. Saya masukkan image from computer. Ni katakanlah. Ada tak gambar saya sendiri? Ada ni. Saya baik ada gambar.
Okay, saya akan klik open. Lepas tu orang buat besar gambar kecil kan dah. Sebab kita nak jadikan dia sebagai kita punya panggil apa? Paste saja. Biasa yang ini rakan-rakan bolehlah guna macam mana rakan-rakan buat kajian tindakan tu ke penulisan tu kan. Kita nak letak macam ni boleh je. Lepas tu tak bawah dia. Contoh, borang pencalonan. Sudah. Tak nak jadi pula dia. Dirusak. Okey. Borang pencalonan guru cemerlang. Katakanlah so rakan-rakan di sini nak promote juga. Tadi promote tentang DCTP. Sekarang promote untuk guru cemerlang pula. Rakan-rakan yang mana yang berminat berkaitan dengan guru cemerlang, kontak-kontak lah. Kami guru-guru cemerlang di Negeri Melaka ni akan kami bimbing daripada pendokumentasian sehinggalah kepada interview kelak. InsyaAllah lah. Kita sharing is caring. Okey, catatkan ni nak buat apa nama muka surat je takkan nak besar-besar kan, kita kecilkan je lah. Kecilkan 8. Muka surat ni saya bagi dia besar dia 12 katakanlah. Lepas tu dah siap, saya pun pergi kembali kepada warna putih ni. So tengok gambar saya ada nombor 1. Ini muka surat nombor 2. Ini muka surat nombor 3. So nampak lain sikit lah. Kalau rakan-rakan nak ada gambar yang sepanjang-panjang tu berwarna pun boleh juga. Ikut kreativiti masing-masing. So maksudnya di bahagian header dan juga di bahagian footer dia boleh masuk gambar juga. Sebagaimana di dalam canvas untuk kita buat dokumen kita lah. Okey. Dah settle. Okey, link sudah. Okey, ada soalan lagi? Boleh interrupt? Silakan. Okey, Cikgu Eng Suying, apabila kita semak Google Docs dalam Google Classroom, ada cara untuk set warna merah apabila kita tanda tugasan murid tak? Okey, kebiasaannya bila kita nak menanda Google Doc itu biasa kalau Google Doc dia tak ada ink digital. Dia menggunakan komen. Sebagai contoh, right click dekat sini, kita klik komen, kita masukkan komen. Ataupun mungkin kalau rakan-rakan dah belajar tentang drawing tadi kan, dah guna drawing tadi, mungkin kita boleh gunakan aplikasi drawing tu pula untuk menanda. Sebagai contoh, insert drawing. Mana drawing? Sudah, saya tak nampak. Mana ya pun saya lah, saya tak nampak. Insert drawing. Ni atasnya. Allahu Akbar. Insert drawing ataupun insert image pun boleh. Saya cuba insert image. Saya ambil search the web. Saya cari panggil tanda right tu panggil apa? Right Right mark. Okey, contohlah kita ambil warna merah warna merah ada ni. Contoh saya ambil ni. Saya klik insert. Okey, katakanlah dia akan jadi besar tau. Tunggu dulu, relax dulu. Jangan gabrah, relax. Kita kecilkan dia dulu. Tapi cikgu saya nak tanda dekat perkataan pelajar tersebut. Boleh. Sekejap. Saya kecilkan dia ikut kesesuaian saya. Lepas tu rakan-rakan tengok tak bawah picture tu. Ada inline, ada web tag, ada break text, ada behind text, in front of the text. Saya klik in front of the text. So saya pun bawa lah ke sini. Betul. Pun boleh juga. Tapi kebiasaannya memang kita akan komen je lah. Macam saya punya pelajar, saya punya kerja khusus. Biasa saya komen je. Tapi ini cara jugalah kalau kita nak, sebab para pelajar pun dia nak tengok kan kita tanda kadang-kadang kan. Sebab itu pun kadang menjadi motivasi kepada para pelajar kita. Oh cikgu dah tengok, cikgu dah tanda kita tugasan. Ni pun boleh. Kita pilih satu je tau sekali. Yang keduanya kita tekan Ctrl C, Ctrl V. Salah. Ctrl V. So ada 2. SAS. Kalau nak lagi cepat, kita pergi dekat sini. Tadi Ctrl C. Lepas tu Ctrl V. Copy, lepas tu paste. Ni V. Ataupun kita tekan Ctrl D. Donkey. Denmark. Ctrl D. Tak boleh lah pula dia kat sini. Dia tak boleh lah kat sini saya hantar payung. Minta maaf rakan. Dia tak menjadi kat sini. Dia tak ada duplicate. Dia tak ada duplicate. Dia ada Ctrl C dengan Ctrl V saja. Okey. So maksudnya kita tekanlah Ctrl V. V tau, paste. Cikgu Kelly, kalau kita insert special character boleh? Boleh. Untuk matematik, is it right? Dia tak ada simbol tanda right kat situ?
Ada juga, tapi kena warna merah. Ada. Boleh tukar kot warna kan? Cuba Ada. tengok. Insert. Okay. Special character. Special character. Ni biasa warna hitam je pun saya lah. Ada warna merah ke? Set. Ada tanda tik kat mana lah tanda tik dia? Boleh juga. Saya bagi tahu maklum kepada kita juga boleh gunakan dekat insert character dia juga. Bila Tapi Pusala nak kena cakap cari lah kat mana lah. kena cari dia tu. Ha. Nanti kita cari kat sini rakan-rakan boleh cari juga dekat insert character. Saya rasa boleh tukar warna kot. Dia punya boleh. karakter pun. Boleh. Mungkin boleh. Sebab kita kan? tukar ubah nama kat sini. Warna kat sini. Cuba insert apa-apa karakter kita betul. cuba warna. Ya tu nak insert dia lari kejap. Apa, at least kita ada banyak cara kan? Ya betul. Special character. Contohlah saya ambil ni kan. Dah masuk kan? Close. Kita adjust sini. Kita tukar dia warna merah. Pun boleh juga. Okay. Sebagai penanda. Bayangkanlah ini tanda ni lah. Tanda apa nama? Right mark ni. Tapi yang ni kena letak betul-betul belakang tulisan lah. Belakang tulisan. Kan? Itu beza dengan yang masuk drawing tadi. Okay. Contoh macam ni lah. Katakan tanda right kat sini pun boleh juga. Terima kasih. Nak kata kecil, besar lah kan? Tak ada masalah. Besar je. Terima kasih Puan Sohaila. Puan Sohaila bagi cara lain pula. Boleh juga. Tak apa. Kita explore sama-sama. Kita explore. Okay, next. Tadi saya ada tunjuk tadi nak cakap tentang apa tadi? Okay, inilah dua lagi Puan Sohaila. Okay, katakan saya pergi dekat sini. Misalnya minit syarat. Okay, habis. Sampai sini saya tambah lagi. Enter lagi 1.3 apa pula ni agenda 3 lah. Dah tak tahu benda dah. Okay, saya buat ulang balik cara nak buat ni kan. Heading tadi. Heading 1, 12. Okay. Bold. Okay. Cara ini pelajar saya suka. Okay. Cara ini pelajar saya suka. Kenapa saya kata dia suka? Bila kami buat pengajian am, kami ada buat karangan juga. Kami ada buat kerja khusus juga. So bila nak menaik lama panjang tu susah tu. Sepanjang-panjang dia orang rajin kadang-kadang kan. Kadang saya pun kadang-kadang rajin juga nak menaik. So kita ada satu fungsi di mana kita boleh menaik menggunakan suara kita. Menggunakan suara kita. Voice typing. Okay, voice typing. Tadi yang bertanya tentang skrip ni adalah script editor. Tapi minta maaf saya tak pandai. Okay, voice typing. Okay, voice typing. Saya klik dekat sini. Tapi kita ubah ke bahasa kita, English lah ataupun bahasa Melayu. Okay, di sini dah ubah ikut bahasa yang kita kendaki. Click to speak. Okay, saya klik kat sini dan saya mula bercakap. Automatik perkataan itu terus inilah tertype dengan sendirinya. Bagi kebenaran, salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai 5 elemen inovasi. Contohlah ni kan, contoh. So kita pun salam sejahtera, koma. Pada hari ini kita akan belajar mengenai katakan 5 ni kita tak nak, kita ubah. L-I-M-E. 5 elemen inovasi. Nak tak? Kalau kata kita banyak cakap pun sampai berperenggan-perenggan pun dia tetap akan bersambung. Okay? Itu untuk voice typing. Okay, yang seterusnya. Yang kedua, terakhirlah insyaAllah. Kadang saya teringat tau. Tapi kalau ikut kat sini dah selesai. Tapi kena tengok juga. Mana dia? Kat sini. Tak ada lah pula. Oh, approval approval. Okay, approval. Okay, yang approval ini biasanya para pelajar dia akan tekan untuk mendapatkan pengesahan daripada saya. Sebagai contoh, dia dah buat kerja khusus je kan. So dia klik approval akan hantar kepada kita pada nama yang email yang diberi dan kita klik approve. Maksudnya dokumen itu dah approve, dah tak boleh diubah lagi lah. Tapi
murid boleh ubah kalau dia ubah balik approval tersebut. Kejap lagi saya akan tunjukkan dia, tapi sebelum tu satu lagi saya tertinggal. Sebagai contoh, saya nak buat translation. Salam sejahtera. Okey. Kita boleh menggunakan fungsi di bahagian kanan bawah. Ada macam gambar bintang ni. Bintang 4 ni, explore. Okey, explore. Contohlah saya ambil inovasi lah. Saya klik explore. So, kita klik search tentang inovasi. So dia akan keluarlah berkaitan dengan inovasi. Dan ini mungkin rakan-rakan yang mana sambung belajar tu ke, degree tu ke, ataupun yang sambung master tu ke, sambung PhD tu ke, benda ini banyak membantu. Sebagai contoh, kita ambil dia punya kod-kod tu kan, kita nak masukkan dalam kita punya dokumen, boleh. Ada beberapa yang boleh, sama ada kita nak masukkan dalam penulisan ataupun kita nak masukkan dia sebagai footer pun boleh. Contohlah, katakan, alah tak ada pun inovasi kat sini. Contohlah ambil je lain ni. So saya just klik dekat sini dan saya bawa, alah tak jadi pula dia. Saya klik dekat warna biru ni, sudah. Ini tak nak jadi tak boleh. Ataupun yang ni boleh jadi rasanya, footer boleh. Citation untuk footer. Citation untuk yang ini tak jadi pula. Alahai. Kalau citation untuk footer, dia akan jadi ke bawah. Ni nombor 1 ni, so kita tulislah benda citation tu kan. Dan kita boleh tengok dekat bahagian footer page tersebut akan ada maklumat yang inilah. Okey, maklumat yang ini. Kenapa yang dalam atas ni tak boleh jadi ya? Sebentar ya rakan-rakan. Sas. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak nak jadilah hari ni. Itu yang patutnya yang ini kita boleh tarik dia ke tengah pun boleh juga. Tapi yang kalau kita menggunakan tanda 2 atas tu, dia citation, so dia akan jadikan kat bawah tu bahagian footer itu dia punya citation lah. Siap lagi access by bila. Kita access pada hari inilah 21 Februari 2022. Okay? Okay. So, sekarang last kali saya nak tunjuk tentang bahagian approval tadi. Tapi sebelum tu ada soalan. Lagi. Okey, Cikgu Jaishree, anak perempuan BP Chandra. Okey, salam Cikgu Khalijah, tumpang tanya untuk shared documents. Kalau kita delete, will it affect the accessibility for others once we have deleted them? Kalau kita delete apa tu? Delete dokumen ke delete nama? Itu je dia kata. Once kalau kita delete. Cikgu Jaya boleh open mic? Cikgu Jaya? Silakan. Cikgu Jai. Okey, Jai. Selamat petang. Oh, Kak Jai ke? Ya, saya. Ya, Kak Jai. Hai. Okey, silakan. Nak tanya sikit. Ini kan kita dekat sekolah kan ada banyak shared documents kan? Yes. Jadi kalau misal kata kalau kita delete macam gambar ke video yang di-share dalam Google Drive tu, kalau kita dah delete, adakah ia akan affect kepada owner tu? Okey. Adakah dokumen itu daripada Kak Jai ataupun orang lain? Daripada orang lain tapi kita delete sebab dia share dengan kita tapi kita tak nak benda tu, so kita delete saja. Betul tak? Untuk clear kita punya folder. Untuk clear kita punya folder. Okey. Sebab sekarang ni saya pun tengah sambil dengar you cakap ni, saya tengah cuba nak arrange Google Drive, saya dah berserabut dengan banyak benda. Kan budak-budak semua dia orang punya sijil koku semua tu kita tak perlu lagi kan. Yes, so kalau betul. kita delete, adakah ia akan affect kepada yang original tu? Okey, saya faham maksud tu. Jom kita tengok deh. Thank you Kak Jai. Alright, bye. Itu Kak Jaishree, Cikgu Muat daripada college. College tingkatan 6. Okey, masuk Kak Jai tu katakan di bahagian share with me ni kan. Okey, di bahagian share with me ini ada banyak dokumen yang dikongsikan kepada kita lah kan. Sebagai contohnya, di sini katakanlah saya ambil dokumen saya lah.
Okey, mana dokumen saya? Bahaya juga tu. Tanya juga, tengok juga kan. Okey, okey, katakan di sini. Tak boleh juga tu orang lain punya. Katakan ni lah, Cikgu Masina ni bagi tentang ni je, apa ni, tentang resepi je hari tu. Okey, so katakan saya delete. Okey, bila kita share, kita di bahagian dokumen share yang kita delete, dia hilang dekat kita, tapi sebenarnya dekat Cikgu Masrina masih ada lagi. Cikgu Masrina ada lagi. Cuma bila kita ni bila nak buka balik dokumen tersebut, tak dapatlah, dia kena share semula. Tapi rakan-rakan sebelum tekan delete tu, rakan-rakan kena pastikan dahulu, adakah dokumen itu daripada kita ataupun daripada orang lain. Kalau daripada orang lain, macam saya daripada sekolah ke, biasanya saya tak akan delete sebab kalau dokumen, macam saya beritahu oleh awal tadi, banyak mana dokumen pun, dia tetap akan kosong dalam kita punya drive. So, biarkan saja dokumen itu di bahagian Google Drive Share with Me ni. Sekarang kita jaga kita punya rumah. Rumah kita adalah di bahagian drive. Rumah kita dekat bahagian drive ini, dekat My Drive. Maksudnya macam komputer lah, dalam komputer, dalam My Document itu je kita jaga. Sebab yang lain semua akan simpan kat sini. Ini adalah kita punya. Okay. Dan kalau benda itu penting pada kita, kita letak dalam priority. Tapi biasanya saya akan simpan dalam My Drive je. Dekat Share with Me ni, daripada kadang-kadang saya tengok daripada PPD daripada luar Melaka pun ada. Saya pun tak bila masa pula aku berkolaborasi dengan PPD ni. Tapi ada sebab kita tak boleh lari sebab kita dalam satu organisasi. Kita dalam delima kan. So adalah dalam ini. Tengok macam ni kan. Saya pun tak pernah kenal pun kenapa Cikgu Suryani ni punya ada dalam saya punya drive. Cikgu Richard Lim ni, saya rasa ni ini pengajian betul. Cikgu Richard ni pengajian cikgu pengajian macam ini, pelajar-pelajar IBG, pelajar-pelajar UPSI yang mana pernah berkolaborasi dengan saya ada. Tapi kadang-kadang yang tak pernah kita berkomunikasi dengan dia pun ada. Sebab kita dalam satu, kita kena faham, kita dalam satu organisasi. InsyaAllah. Terima kasih Kak Jai bertanya soalan tersebut. Okey. Okey ke Kak Jai? Okey, thank you Cikgu. Okey, terima kasih Kak Jai. Okey. Contoh yang terbaru kan, ini Google Sheet. Contoh terbaru rakan tengok sini. Sama juga dengan Google Doc, bila kita ni, dia akan tengok kan, edited today by Nuzarina Yunus. Maksudnya kawan saya dah edit sini ni. So macam mana kita nak pastikan Google Doc tu nak share dekat kawan kita? Boleh. Katakan kita dah habis ni kan. Kita dah habis, so GPK1 nak check ke ataupun rakan panitia kita nak check ke, kita boleh share dengan dia. Sebelum kita hantar approval pada dia. Okay, kita check, share. Okay. Adakah kita nak masuk dekat sini ataupun kita just letak dekat sini pun boleh. Kalau kita ada nama tertentu, contoh ada 2 orang kita nak minta dia share. Kita ada email dia, kita boleh masukkan dekat email dia sebelah sini. Contoh saya masukkan email dia, Siti Halijah, ini contohlah email ni. Okay. So adakah kita nak dilihat sama ada sebagai editor ataupun viewer ataupun commenter. Sebagai contoh saya kata saya nak minta dia editor. Dia edit sekali. Contoh rakan setiausaha kita kan. Penolong setiausaha nak edit sekali. Kita klik sebagai editor. And then boleh notify people ataupun tidak. Kalau kita notifykan people, maksudnya dia akan hantar satu email kepada Siti Khalijah ini bahawa Siti Khalijah yang ini ada menghantar satu dokumen minit mesyuarat panitia. So dia boleh review lah. Ataupun tu kita pun boleh tulis kat sini juga. Salam. Sila semak minit sebelum diakui. Ya ke diakui? Disahkan disahkan oleh meeting seterusnya. Contohlah. Minta maaf lah, saya memang tak pandai buat mesyuaratnya. Tapi terpaksa buat. Disahkan oleh mesyuarat ini. Contohlah. And then dia ada satu link dah. Dah siap dah. Kita tak payah lagi nak copy link. Tak payah lagi nak paste link. Dia dah terus buatkan untuk kita. Dan kita klik send. So, sitihalijah.edu.my ini dia akan dapat email daripada MOEDL. Share anyway. Okay, share anyway. Sudah. Rakan saya call.
Biarkan dululah. Okay. So, dia dah check. Katakan dia dah check habis dah. Okay, kawan kita pun dah edit sama-sama dah. Lepas tu dia pun kita PM kita, okay, dia dah edit kata dia. Okay, katakan dah edit. Okay, yang seterusnya. Okay, kita nak hantar pada GPK 1 lah, nak approvalkan dia kan. Okay. Biasa sah kan dekat minit mesyuarat, dekat mesyuarat kan. Katakan nak approval. So kita pergi file, kita klik approval. Okay, saya klik approval. Okay, bila salah satu dokumen itu telah diakui oleh seorang, kita hanya boleh melihat. Tetapi atas dasar tertentu kita nak edit, kita boleh edit dia. Dengan cara nanti saya akan tunjukkan dia. Okay, make a request. Kita hantar dulu request kita supaya dia approval kita. Alamak, email apa pula saya guna sekarang ni? Puan Saila ada email ke Puan Saila? Nanti kan Puan Saila Okey, tak boleh ada. tunjuk pula. Ni saya tak payahlah. Nanti kan tak boleh nak tunjuk. Tak apalah, saya guna email saya cuba. Alamak sebab kita nak tengok macam mana dia punya approval kan. Boleh tak? Cubalah. Katakan email orang ni, tolong sahkan, semak dan sahkan ini. Ui, bahasa. Minta lah betul-betul lah, mohonlah. Mohon tuan. Okey. Lepas tu, adakah kita nak bagi dia edit ataupun tidak? Kalau kita nak bagi dia edit, kita allow lah. Allow sahaja. Lepas tu, kalau kita klik log file before sending approval, maksudnya sepanjang panggil apa? Sebelum disahkan itu, dia akan di log. Atau biasanya saya takkan log lah. Just send je lah, send request. Okay, boleh send request. Okay, so dia hantar kat sini tengok approval pending. Dia hantar kepada insan inilah. So insan ini pun buka lah Gmail dia. Gmail dia yang ini. Okay, dia pun buka Gmail dia. Okay. Reminder bayar ni pula. F5. Reminder bayar Astro. Saya belum bayar lah tu gamaknya. Tak ada lah pula dia. Mana dia? Oh, dah ada. Approval. Ada tak? Ke bawah tak ada juga. Kalau tak ada, saya tunjuk yang dah lepas lah pun boleh juga. Sekejap saya cari dulu. Apa nama tu? Kalau tak ada dekat situ, dekat bahagian cek spam ada spam. Enggak ada juga Bu. Enggak ada. Inbox kejap. Apa dia tak masuk lagi ni? Cek. Kalau tak ada tak apa. Saya ada plan kedua. Tak ada confirm tak ada confirm tak ada, saya cek 1, 2, 3. Tak ada. Tak masuk. Kalau tak masuk tak apa. Open. Okey, nampak dia belum, masih pending lagi, tak masuk lagi. Okey, katakan dokumen ini. Okey, dokumen yang ini saya close kejap. Saya dah approval sebenarnya dokumen tu. Kejap. Dokumen yang ini saya buka. Okey. Dia telah di-approval oleh tak nak tunjuk pula. Tak nak jadilah dia kawan-kawan. Tu nampak dah. Approval version available. The document telah di-approvekan dan boleh have been modified. Okay. Kalau saya boleh delete. Details di mana masa saya dah klik approval dan insan tersebut dah tekan approval dan saya edit. Macam mana saya nak ni? Contoh saya view yang asal. Okay. Dah diedit oleh orang ini. So orang ini akan menerima, Khalija 05 ni menerima email, dia just klik approve je. Bila dia klik approve, automatic dokumen ini di lock. Tapi kalau katakan saya nak edit dia, sekarang dah boleh edit. Okay. Kalau katakan nak edit, akan nampak yang kat bahagian atas ni warna biru ni,
rakan-rakan just pangkah je dekat sini. Bila pangkah kat sini maksudnya kita boleh edit semula dokumen tersebut. Sebagai contoh para pelajar saya kan, dia dah siap kerja kursus dia hantar pada saya. Saya klik approve. Lepas tu saya katakan yang itulah biasanya buat yang ada hujung-hujung last lah. Jangan kita buat masa pembinaan penulisan tu nanti kan banyak kali nak approve. So bila dah habis, cikgu semak. Okey, semak dah habis, memang final. Okey, so saya klik katakan ada untuk pembetulan. So maksudnya dia terpaksa keluar pangkah tersebut dan dia edit. Dia edit ikut kita, lepas tu dia hantar pada kita. So mungkin 2 ataupun 3 kali saja kita approve dia lah. So daripada atas sampai habis, 2 atau 3 kali saja untuk approval. Cukuplah, tak adalah menyusahkan para pelajar kita. So, okay, insyaAllah. Yang ni tak nak jadi, saya tak pasti kenapa. Okay, so yang terakhir sekali, katakanlah nampak kat sini kan agenda, kehadiran. Yang ni saya nak takut nak buat sebab tak menjadi kadang-kadang saya buat. Sekejap. Kita nak masukkan, orang kata apa? Table of contents. Okay, insert. Table of contents. Dia ada boleh masuk dengan nombor muka surat ataupun tanpa nombor muka surat. Okey, contoh saya just klik kat sini. Jadi alhamdulillah, syukur. Okey rakan-rakan. Memang untuk negeri Melaka kot Puan Suhaila. Saya dah buat daripada pagi tadi tak jadi. Alhamdulillah. Kali ni dia jadi. Okey, rakan-rakan apa yang kita buat dekat heading tadi, dia akan terus ada di bahagian sini. Katakanlah sekarang nampak 1, 2, 3, 4, 5, nampak macam baik sangat kan. Katakanlah saya ubah. Hadiran ni saya tak kat bawah lagi. Lepas tu dekat agenda ini saya letak bawah lagi. So agenda nombor 7 agenda nombor 7. Saya pergi dekat agenda, agenda 3. Agenda 3 ni muka surat 7. Saya pergi ke atas. Dia akan ubah, ni kita refresh. Update, so dia akan terus ubah. So ini akan lebih membantu rakan-rakan kalau rakan-rakan buat modul untuk subjek kita ataupun ada rakan-rakan yang sambung belajar ke, dah mudah untuk kita. Tak payah lagi kita nak type semula table of content tersebut. Okay, so rakan-rakan. Kelly, soalan. Ya, saya baru nak tutup. Okay. Cikgu Hu Miao Lin. Cikgu saya share file. Saya share file dengan guru-guru dalam satu sekolah. Kenapa hanya segelintir sahaja yang dapat dalam chat with me sedangkan ada yang terpaksa saya hantar link? Okay. Adakah Cikgu Ho ni admin sekolah saya sebenarnya, Cikgu Suhaila? Kak Suhaila? Oh, iya ke? Ho. Patut dia call tadi. Ho share dia atas dalam ikut nama sekolah ataupun ikut email? Ikut email. Ikut email. So kalau maksudnya bila kita share dokumen, contoh kita share dokumen tadi kan, kita belum share dokumen. Contoh dokumen, saya tarik satu dokumen. Cikgu Ho ada share dengan saya pagi tadi. Sekejap Cikgu Ho. Yang ERPH tadi. Mana desktop? Desktop ERPH. Okay, katakan kita ambil ini dan dia akan upload. Okay. Katakan Cikgu Ho nak share dengan semua guru. Okay, semua guru. Okay, right click, share, betul Dan masukkan semua nama kat sini. Betul? Ya. So, yang tak menerima tu atas sebab apa? Adakah memang tak ada dalam share with me ataupun bagaimana? Saya tak, saya bagi email. Semua email. Ya, betul. Bagi email. Maksudnya cikgu tu langsung tak terima? Tak ada. Tak dapat. Dalam chat with me tak dapat file tu. Dan saya kena copy file tu, bagi link, dah klik baru dapat. Ada yang dapat. Sebab kalau dia guna ID lain, tak guna MOE. Tak, maksudnya dia guna ID 5 ni. Saya faham Cikgu Ho. Okey, maksud Cikgu Ho tadi rakan-rakan, dia dah share dokumen tersebut, dah masukkan katakan 120 guru dekat sini dan dia hantar email dan klik done. Okey. So apabila email itu, bila rakan-rakan kita, rakan tersebut check email dia tak ada,
check dekat share with me pun tak ada. Okey, mungkin Cikgu Ho saya boleh cadangkan Cikgu Ho ataupun mungkin semua admin yang rakan-rakan yang lain yang belum cuba boleh cuba. Lebih mudah kita guna Google Contact. Okey, guna Google Contact, Google Group. Maksudnya kita grupkan semua ID tersebut dalam sekolah kita. So bila kita sendkan kepada kita punya rakan-rakan, kita just namakan grup tersebut. Contoh grup sekolah SMK Tun Haji Malik, SMK THM 2020. Contoh maksudnya bila kita masukkan grup 2020 tu maksudnya 120 email itu. Contoh dekat sini. Share. Maksudnya dekat sini, kalau katakan dah ada grup tersebut, kita just type saja STHM 2022 dan kita tekan enter, dia akan keluar kat situ, memang kat situ keluar stamp 2022, tapi semua ID yang ada itu biar Google yang buat. Mungkin masa Cikgu Ho masukkan email tersebut yang mungkin berlaku lah, macam saya pun berlaku juga bila saya buat dalam macam pagi tadi saya buat juga, saya masukkan 38 pelajar saya klik next tak boleh, tapi itu aplikasi lain lah kan. Bila saya cek rupanya ada satu ID yang salah ataupun tertinggal satu nombor ke, mungkin sebabkan itu kelalaian kita sendiri mungkin. So caranya adalah kita biar Google buat kerja. Kita masukkan Google Group, so masukkan satu nama sahaja, so insyaAllah kalau satu nama kelalaian ataupun kesukaran itu tak boleh nak kita boleh kurangkan. So kita klik done, so automatik semua yang dalam grup tersebut akan dapat. Sebab insyaAllah, sebab setakat yang saya dalam share with me, dalam sharing stamp, memang saya boleh tengok, contoh sebab saya dah masuk dalam Google Drive. Okey, kejap So, contoh sharing stamp. Okey. Macam ni kan, owner dia Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Malik. Kalau kita tengok dekat sharing stamp ini, semua rakan-rakan guru itu banyak lah. Okey, ni. So banyak dah dekat sini. So semua ini akan ada lah. Ini tu saya kata, terima kasih, awal-awal tadi saya kata terima kasih pada admin lah sebab membuat ini memudahkan kami di sekolah-sekolah ini mudah untuk buat tugasan seharian lah. Daripada kehadiran sampailah ke laporan-laporan akhir, minit-minit isyarat semua. Okey. So, menjawab tak Cikgu Ho? Okay, nanti saya try group. Cuba ya. Okey, nanti kita cuba sama-sama. Don't worry. Okay, thank you. Okay, thank you Ho. Sempat juga dia masuk baru balik dia tu. Baru masuk. Okey, alhamdulillah. Rakan-rakan, insyaAllah jam dah pukul 4, saya dah kongsikan kepada rakan-rakan berkaitan dengan Google Doc dan ambil juga kesempatan yang terakhir ini untuk mengajak rakan-rakan yang berminat tadi untuk mengikuti program BCTP ini, daftar beramai-ramai dalam Google ada 5 certified training program ini untuk kita dapatkan voucher-voucher kita. Dan orang kata apa, sebenarnya bukan untuk kita sebenarnya, tapi sebenarnya untuk anak-anak kita yang akan kita didik 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Macam seperti yang Puan Zuhaila beritahu tadi, saya adalah Google Certified Trainer, saya adalah Google Certified Innovator. Kenapa saya buat begitu? Sebab bagi saya nak mendidik anak-anak yang 20 tahun yang akan datang ini kalau umur saya panjang. So bagaimana saya nak, orang kata apa, nak meningkatkan level diri saya kalau nanti dah tak ada usia, tak ada daya, saya tak sempat nak buat benda tu semua. Sebab itulah sebenarnya saya menggiatkan diri dan memang sekarang kami tengah mencari guru-guru di luar sana bersama-sama join kami kat DCTP dan juga GEG yang terdekat. Kalau macam Melaka kita ada GEG Pai Rumput. Kalau GEG kawasan-kawasan contoh di Selangor, di Johor, kami ada banyak GEG. Dia tidak satu sahaja GEG dalam satu negeri itu. So kita ambil yang terdekat supaya training one by one tu lebih cepat, lebih mudah. Orang kata dan membentuk komuniti itu sebenarnya supaya macam biasa pendidikan Malaysia akan jadi lebih meriah lah. Itu sebenarnya, insya-Allah. Dan akhir kata sekiranya ada kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Semoga akan mendapat manfaat. Yang lebihnya, yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan kudusnya adalah daripada diri saya sendiri, insya-Allah. Minta maaf, minta ampun. Saya serahkan kembali kepada moderator jika ada soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Puan Zuhaila, silakan. Okey, terima kasih Cikgu Kelly. Ni ada lagi soalan ni Cikgu Muhammad. Ya, silakan.
Ni ada, boleh tak share with me, kita kategorikan atau letak label, senang nak sort atau cari. Ya, Cikgu Muhammad Syukri, terima kasih atas soalan tersebut. Seperti yang saya cadangkan kepada Cikgu Hormoli tadi, rakan-rakan boleh menggunakan Google Group. Untuk grupkan dia, senang kita. So kita katakan panitia contoh saya bahasa Melayu, contoh kan, guru-guru bahasa Melayu, kita tulis bahasa Melayu staff, bahasa Inggeris staff pun boleh juga. So lebih mudah, tak payah lagi kita nak fikir siapa punya email ni ya. Oh, saya punya rakan panitia saya Rosli Bakar, apa email dia ya, susah kan. Baik saya terus buat dalam Google Group, letak nama dia, letak nama saya namakan pengajian staff. So bila nak email, just email saja. Ikut kita punya label tu lah, yang ikutlah kalau Cikgu Syukri sebut label kan, guna label lah. Tapi kalau dalam Google dia sebut group. Okey, terima kasih Cikgu Alijah atas sesi perkongsian yang banyak yang bermanfaat. Okey, saya rasa memang banyaklah Cikgu Kelly ni banyak kepakaran dia dalam Google. Okey, saya baru sharekan link kehadiran pada bahagian chat dan juga pada untuk rakan-rakan yang cikgu-cikgu yang mengikuti live stream, saya paparkan QR code, cikgu boleh scan QR code tu dan isi kehadiran tersebutlah, isi kehadiran. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Siti Khalijah. Okey, saya harap rakan-rakan admin GC sekolah terutamanya admin di 5 sekolah terutamanya yang berada di Melaka okey, boleh menyebarluaskanlah ilmu-ilmu yang dikongsikan. Okey, kita kongsikan, ingat untuk anak-anak kita lah. Anak-anak didik kita tu macam anak-anak kita. Kalau kita nak yang terbaik untuk anak kita, macam itulah. Sebab anak didik tu macam anak kita juga. Okey, dan saya sukalah menyebut pasal Cikgu Khalijah sebut pasal DCTP. Okey, seingat saya pada hujung tahun lepas saya dah keluarkan surat edaran ke sekolah minta pencalonan 2 orang, sekurang-kurangnya 2 orang setiap sekolah. Okey, hantar pencalonan dalam surat tu saya ada kata mencalonkan dan memastikan cikgu-cikgu mengikuti DCTP. Sebab apa? Saya kan banyak yang saya belajar dari DCTP tu. Walaupun saya sebagai pegawai kat sini, saya tak layak mengambil voucher tu. Saya rasa kalau saya nak ambil exam, saya terpaksa bayarlah kot. Sebab sijil tu, voucher tu diberi secara percuma untuk cikgu-cikgu. Untuk cikgu-cikgu, jadi cikgu gunakanlah peluang tu untuk cikgu dapat. Kalau tak mahal tu nak bayar tu US dollar 10 kan. Ya betul. Kan untuk level 1, level 2 lagi mahal kot Cikgu Kelly. Ya betul. 15 USD. 15 kan. Okey, main lebih kurang RM60 lah. Okey, sebab saya belum lagi kos untuk belajar. Itulah, walaupun saya tak ambil tak dapat exam tu, tak menduduki exam, tapi saya ikuti kursus tu. Modul yang ada kat situ level 1, level 2 dan saya adalah sijil dari BSTP je lah. Okey, tengoklah saya sebab nak kena belajar rajin-rajin baru boleh ambil exam ni untuk Google ni. Okey, selain daripada tu untuk Google Drive tu gunakanlah, cakap dengan cikgu gunakanlah sebab kita ada kemudahan, kerajaan dah belanjakan banyak duit, jadi gunakan sebaik mungkin. Okey, dan Google Drive ni murid-murid pun dapat kan Cikgu Kelly? Ya, sama. Kan? Saya pun dapat. Sama, kemudahan sama dengan apa yang cikgu dapat kan. Jadi kita boleh war-warkan kepada murid-murid kita lah untuk menggunakan Google Docs, Google Drive dan sebagainya. Sebab mungkin pelajar tu sebab kita kena sediakan dia, murid-murid kita ni kita kena sediakan dia orang dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sebab dijangkakan tahun 2030 ni 2030 banyak bergantung kepada teknologi. Jadi kita kena sediakan murid-murid kita lah. Okey, yang penting cikgu buat semua tu untuk murid-murid. Okey, saya rasa itu sahaja dari saya pada hari ini. Okey, nanti kita akan ada lagi
10 bengkel lagi untuk bengkel asas peringkat Negeri Melaka. Okey, kita ada 10 lagi. Saya rasa untuk bulan 2 dah tak ada, Februari. Kita akan jumpa pada bulan Mac lah nanti. Saya takkan ganggu waktu cuti cikgu lah.